militan untuk dihantar ke negara ketiga untuk dilatih bagi berjihad. Jadi inilah yang bukan perkara ini disengaja-ngajakan dibuat-buat, bahawa inilah merupakan yang mana ianya boleh menjejaskan keselamatan dan ketenteraman negara kita. Terima kasih, betul, terima kasih Menteri. Saya tidak mempertahankan mana-mana kalau wujudnya kumpulan militan ini, saya tidak mempertahankan. Kami tidak mempertahankan. Tapi yang saya persoalkan tadi, Yang Berhormat, kenapa dalam taklimat tersebut tidak diberitahu kepada timbalan-timbalan Naib Chancellor? Satu. Yang kedua, kenapa yang dibangkit oleh JAKIM ini gambar Wakil Maram, gambar bekas Mufti Perlis, dan juga Mufti Iskandar bekas Menteri Besar Perlis? Apa tujuan ini? Apa kena mengena dengan masalah kumpulan militan dan sebagainya bagi saya? Sedangkan saya tidak nak berdebat soal agama, soal madhab, kerana disebut bahawa mereka ni kononnya kata Wahabi dan sebagainya. Timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, senator yang wanita, menyebut sebelum ini bahawa ajaran Wahabi tidak terkeluar daripada ajaran Islam. Jadi kenapa pula dibangkit dalam soal ini seolah-olah ini sebagai satu ancaman? Satu. Yang kedua, saya nak sebut bahawa saya kata tadi bahawa saya tidak mempertahankan mana-mana kumpulan militan, tapi kalau betul ada bukti, hadapkan mereka ke mahkamah. Seperti mana kumpulan yang membakar gereja hasil provokasi UMNO dalam isu kalimah Allah. Yang membakar gereja, yang membakar surau ialah anak kepada anggota polis. Isu mereka yang didakwa dalam isu kepala lembu, okey, dakwah. Begitu juga dalam kumpulan militer, dakwah. Jangan memberikan Allah tak dekat seolah-olahnya kita sedang Allah tak dekat mengaitkan bakal surah bakal begitu juga dalam isu kalau nak main sebut ada kumpulan ini yang menyerang kuil Kuan Yin. 16 Jun baru-baru ini, polis Melaka telah menangkap satu kumpulan geng touring yang memecah tokong dan kuil. Bukan kumpulan militan daripada mana-mana pengajian di Pakistan ataupun yang terlibat dengan Wahabi. Ini mereka ni yang pecah kuil. Jadi apa benda yang nak dikaitkan dengan agama Islam? Ini satu bagi saya bahawa satu ada tujuan untuk yang berniat jahat untuk memburukkan agama. Saya ingat ini Dewan Parlimen lah. Parlimen kan ni? Kalau dia parlimen, ada peraturan dia. Jadi kalau peraturan ini tak ikut, payah betul kita mengendalikan Dewan ni. Jadi kita bersoal undang-undang, soalan maklumat, soalan kepastian dan sebagainya. Tapi kita sendiri yang tak boleh. Sini menteri buat penjelasan, di sana orang tanya. Ataupun siapa saja tanya. Apa penjelasan dia? Kalau tak setuju soalan ni, payah saya nak sebut. Kena kita tak setuju. Yang Menteri kita yang saya nak jelas satu lagi. Kita ada 25 kementerian. Kita ada 1,280 minit jumlah dalam 4 hari itu. Maknanya satu kementerian 51 minit. Kalau kita tak boleh jelaskan, pagi tadi kita dah ada 1.5 jam untuk satu kementerian. Jadi minta tolonglah kalau bersoal, jangan buat ceramah. Ya, Menteri boleh pulau sikit ya, sikit ya. Okay. Menteri saya mohon penjelasan. Ya. Tuan yang dipertua standing order dari Ranau. Standing order. Mana standing order? Okey. 37/2. Bolehkah tuan yang dipertua menggunakan standing order ini supaya perjalanan masyarakat lebih teratur? Kita bayar, Kawan. Kita bayar. Terima kasih, Kawan. Nak tunjuk saya standing order tu. Terima kasih lah. Tapi tak payahlah. Okey, yang mak bagi soalan pendek ya. Menteri, kita belajar daripada kesilapan doktrin Bush di Amerika sebaik sahaja meletupnya bangunan di New York. Apa kesilapan itu? Kesilapan itu ialah apa dipanggil sebagai Washington Consensus. Maksudnya apa? Kajian tiba-tiba kononnya aliran yang menyebabkan keganasan ini Wahhabism. Itu
Itu sebenarnya saya khawatir kalau hari ini selamatan dalam negeri, cara kita mengenai keganasan, pendekatan Washington ini, saya rasa itu satu pendekatan yang salah. Kerana bagi kita jelas apa itu Wahhabism atau Wahabi, apa itu keganasan. Apabila saya melihat kenyataan semalam, contohnya satu briefing taklimat yang dipengerusikan oleh Menteri Pengajian Tinggi, dikaitkan orang-orang tertentu yang kononnya beraliran Wahhabism. Saya khawatir pernyataan ini ialah pernyataan ala Amerika yang telah merosakkan diplomasi dunia yang sekarang ini tengah dicuba untuk diselesaikan kembali oleh Obama. Tetapi saya tak mahu Malaysia mengambil pendekatan yang sama, kerana ini akan merugikan Malaysia dan diplomasi Islam sejagat. Saya kira kita tengah ambil pendekatan itu. Terima kasih Yang Muhammad, terima kasih Pokok Seni dan juga Balik Pulau. Saya dalam menerangkan berkaitan dengan kes yang berlaku itu, saya menyebut Al-Qaeda, saya tak menyebut Wahhabism. Dan berkaitan dengan dakwaan apa tu Pokok Seni berkait dengan taklimat, saya rasa Pokok Seni tak ada kan dalam apa tu taklimat tu, kerana taklimat saya tahu, saya ada maklumat penuh. Siap. Saya ada tip rakaman pertemuan tersebut. Pasal apa perjumpaan itu adalah tertutup, jadi you tak tahu apa yang berlaku. Tip boleh-boleh apa ni dia ambil untuk kepentingan sendiri. Jadi saya rasa apa yang dakwaan yang dibuat oleh Yang Muhammad, kononnya kita mempunyai niat jahat, tetapi saya rasa sebaliknya, yang kita kerajaan sentiasa memikirkan berkaitan dengan ketenteraman dan keselamatan awam, tidak lain daripada itu. Jadi kita tak perlulah membuat persepsi yang kita tidak ada bukti yang jelas. Penjelasan sedikit. Boleh saya jelas? Penangkapan sedikit saja. Penangkapan yang ada disebut ialah berlaku Januari, tapi ini perkara didedahkan barulah di bulan Jun, selepas 5 bulan. Dan kalau benar bahawa adalah kegiatan yang di mana Menteri kata untuk merekrut bagi pihak Al-Qaeda, bukankah ini satu perkara yang urgent dan serius dan perlu tindakan yang cepat, dan bukan selepas 5 bulan yang menunjuk nampaknya adakah ini ulterior motif? Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih YB Pulau Timur. Saya rasa kalau kita dalam polis, kita tahu berkaitan dengan siasatan ni, proses dia bukan hari ini kita buat siasat, hari ini kita boleh mengumumkan apa yang berlaku. Kerana terutama dalam kes-kes melibatkan jenayah berkaitan dengan keselamatan dan ketenteraman awam ini, ia ada strategi-strategi yang tertentu. Kalau kita buat mengumumkan apa yang berlaku, maka mungkin ada yang kumpulan-kumpulan ataupun ada link-link yang ada, mungkin kita tidak dapat menangkap dan menemui mereka untuk meneruskan tindakan-tindakan yang seterusnya. Kerana mungkin kerana ia merupakan transnational, mungkin mereka telah lari ke tempat di luar negara. Itu sebab ia makan masa lah sikit dalam membuat tangkapan ini dan siasatan. Datuk Yang Dipertua,